Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula allazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah wa ulaika humul faizun. Yang berbahagia pengurusi Majlis Syura Kebangsaan Ridwan Osman, Ketua Majlis Istisyari Wadah Tuan Muhammad Normanuti, para tetamu jemputan dalam dan luar negara, para kiadah wadah ABIM PKPAM, para mutamirin mutamirat sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kita lafazkan setinggi kesyukuran kepada Allah atas segala nikmat dan rahmatnya, atas limpahan kurnia-Nya yang mengikat hati-hati ini dalam suatu ikatan ukhuwah, dalam sebuah gerakan memperjuangkan nahdah dan melanjutkan dakwah demi kebenaran dan keadilan. Selawat dan salam ke atas junjungan besar kita Rasulullah SAW, pembawa cahaya dan petunjuk kebenaran, pedoman hidup buat seluruh manusia sarwa alam. Dengan rasa syukur yang amat mendalam dan atas semangat ukhuwah Islamiah dari lubuk hati yang tulus ikhlas, saya mengalukan kehadiran para tetamu jemputan dan para muktamirin ke Muktamar Nasional Wadah Pencerdasan Umat Malaysia yang ke-18 dan juga semua peserta seminar Fiqh Ta'ayush Hidup Damai dalam komuniti ASEAN. We welcome our distinguished guests and speakers from overseas, from Indonesia, Thailand, Singapore, Brunei, Vietnam, Cambodia, Philippines, including Malaysia. We also welcome our brother from Turkey, Chairman of Yedi Hilal, Brother Samad Pashaja, and his team coming all the way from Turkey with the saying, Hoş geldiniz, Allah razı olsun. Mari kita mulakan perbahasan amanat pimpinan pada kali ini dengan menghayati firman Allah dalam surah Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum masalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wazulzilu hatta yaqular rasul wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrul minallah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kamu mengira bahawa kamu akan masuk syurga padahal belum datang kepadamu cubaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka dan kesengsaraan serta digoncangkan dengan bermacam-macam cubaan, sehingga berkatalah Rasul orang-orang yang beriman bersamanya, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Wadah bersama perjuangan rakyat Palestin. Pedoman Al-Quran ini amat relevan dihayati oleh kita semua selaku para pejuang di medan dakwah Islamiah yang kini sedang berdepan dengan cabaran zaman yang sungguh mencabar. Permasalahan penjajahan di Palestin dan peperangan di Gaza yang masih berlanjutan benar-benar menguji keimanan dan kesabaran umat Islam. Sesungguhnya serangan brutal Israel yang tidak berperi kemanusiaan ke atas Gaza pada masa ini menunjukkan perlakuan genosida membersihkan Palestin secara etnik. Fakta ini diakui oleh Profesor Sains Politik Universiti Chicago, Profesor John Mearsheimer, yang menegaskan bahawa objektif utama Israel dari awal lagi adalah untuk melakukan pembersihan etnik. Firman Allah Ta'ala
ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerosakan tetapi mereka tidak sadar. Firman Allah ini menjelaskan kepada kita sifat bermuka-muka golongan mufsidun, di mana ketika Allah melarang mereka berbuat kerosakan, mereka malah mendakwa mereka lah yang melakukan perbaikan, sehingga firman Allah menempelak mereka dengan mendedahkan mereka dengan sifat asli mereka, yaitu suka berbuat kerosakan. Wadah sebagai gerakan dakwah akan terus bersama perjuangan rakyat Palestin menuntut kemerdekaan negara Palestin. Kita mendukung pendirian tegas kerajaan Malaysia terhadap perjuangan rakyat Palestin, menuntut pembebasan dan mengkritik sikap hipokrasi setengah kuasa besar terhadap isu Palestin. Kepengurusian ASEAN 2025 dan aspirasi keamanan. Malaysia kini telah diamanahkan pada 11 Oktober 2024 untuk mempengurusikan ASEAN bagi sesi 2025 seperti mana yang pernah dilakukan pada tahun 2015. Tema yang diangkat oleh Perdana Menteri ialah keterangkuman dan kemampanan sebagai asas kerangka kepengurusian ASEAN selama setahun yang akan datang. Bagi kita, keterangkuman mengiktiraf apa yang disifatkan sebagai tanawuk yang sememangnya diperakui Al-Quran. Kita telah membincangkan secara panjang lebar tentang tanawuk dan ta'adudiyah lewat muktamar wadah di awal-awal penubuhannya lagi. Bagi kita, kemajmukan bukanlah perpecahan atau perbenturan. Ia boleh diserasikan secara harmoni atas pertimbangan penegakan moral dan etika. Selaku gerakan dakwah Islamiah di negara ini, Wadah meletakkan persoalan keamanan serantau sebagai agenda terpenting perjuangan dakwah masa kini. Sehubungan itu, program seminar bersempena Muktamar Nasional kali ini mengangkat tema Fiqh Ta'ayush, hidup damai dalam komuniti ASEAN. Fiqh Ta'ayush, asas keamanan serantau. Semangat serta pelaksanaan misi Fiqh Ta'ayush membina rukun damai dalam masyarakat yang majmuk terzahir jelas dalam sirah Rasulullah. Sesungguhnya fasa hijrah Rasulullah dan Muhajirin ke Madinah merupakan fasa transformasi umat yang luar biasa. Rasulullah telah mengubah saifah Madinah, dustur piagam Madinah bagi mentadbir kehidupan orang Islam dan menjelaskan hubungan dengan penduduk non-Muslim umumnya dan orang Yahudi khasnya. Ini diterima oleh semua pihak sebelum tertegak negara Islam. Piagam ini menyatukan masyarakat majmuk umat Islam, orang Yahudi, kabilah-kabilah Arab dalam suatu perjanjian damai dan persefahaman keselamatan. Saifah Madinah dilatari fenomena pluralistik kepelbagaian kabilah, suku dan agama. Semangat yang mendasarinya adalah untuk membina kesatuan tanpa menghapuskan perbezaan. Piagam Madinah ialah jelmaan prinsip kesatuan, kesamaan dan kemuliaan insaniah yang mengakar kukuh dalam ajaran Islam. Rasulullah menegakkan nilai-nilai kemanusiaan sejagat, keadilan dan persaudaraan insani, al-ukhuwah al-insaniyah yang merentas perbezaan ras, agama dan budaya. Piagam Madinah menginstitusikan keadilan ilahi yang bersifat rahmatan lil alamin. Di bawah kepimpinan bimbingan Rasulullah, persaudaraan dan bergerak secara amal jama'i berjaya mengatasi bibit-bibit perbezaan dan ikhtilaf. Walau ada kalanya sengit, negara, masyarakat atau organisasi akan selalu bergoncang, berpecah belah apabila tumbuh penyakit hubur riyasah, di mana semua orang hendak menjadi pemimpin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, para muktamirin yang saya kasihi, namun demikian, usaha-usaha ini mempunyai rintangan yang kita jangkakan. Usaha perdamaian akan sentiasa ditentang oleh para golongan mufsidun. Hanya pertolongan Allah saja jalan keluarnya. Kebergantungan kepada Allah adalah syarat untuk menghadapi suasana pertentangan antara agenda perdamaian dan juga permusuhan. Rasulullah SAW mengajar kita agar memohon pertolongan dan keredaan Allah.
dalam menghadapi rintangan dan bahaya, dan hanya kepada Allah kita bertawakal. Dalam perang Badar, kerana kebergantungan mutlak kepada Allah Ta'ala, ribuan malaikat turun untuk membantu umat Islam yang cukup kecil jumlahnya pada waktu itu. Namun Allah telah mentakdirkan umat Islam mencapai kemenangan besar dalam perang Badar. Pada zaman Nabi Muhammad, tentera Rom Byzantine melarikan diri dari Tabuk kerana takut kepada umat Islam. Perasaan ketakutan itu ditanam oleh Allah Ta'ala kepada musuh-musuh Islam. Hati mereka tenggelam dengan penuh perasaan gerun terhadap jumlah umat Islam yang jumlahnya tidak ramai. Mari kita lihat iktibar daripada Afghanistan. 4 kali saya sudah pergi ke Afghanistan, dan para pejuang Afghanistan mempunyai kekentalan azam, daya tahan dan berhati teguh. Walaupun hakikatnya pejuang Taliban tidak mempunyai senjata canggih atau berteknologi tinggi, tetapi rakyat Afghanistan tabah dan yakin akan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka menghadapi kuasa tentera yang paling besar di dunia, mempunyai senjata yang paling canggih, mempunyai drone, kapal terbang yang serba canggih. Namun Allah telah mencampakkan ketakutan, rasa putus asa, kekecewaan, kekeliruan dalam hati para pemimpin tentera Amerika Syarikat dan juga NATO dan bala tentera mereka. Mereka lari tengah malam kerana ketakutan itu telah dicampakkan oleh Allah Ta'ala ke dalam hati-hati musuh Islam. Oleh kerana umat Islam, para pejuang Taliban mempunyai keyakinan tinggi kepada pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi di Palestin, walaupun sengsara dan kehilangan ribuan nyawa pada hari ini, Gaza tetap berdiri teguh walaupun 1 tahun dibedil tiap-tiap malam, dan masih tegak berjuang dan menentang Israel dengan kehendak Allah Ta'ala, dengan kehendak Allah, menentang dengan kehendak dan kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di manakah ummah banyak beralasan dengan pengecut, pengkhianatan dan kepura-puraan di kalangan para pemimpin umat Islam. Umat lumpuh, tidak mampu dan tidak mahu untuk bertindak apa-apa hatta pada waktu ini. Dalam keadaan itu, sebaliknya Allah telah menggerakkan suatu fenomena baru yang berlaku di barat. Hati-hati anak-anak muda di barat telah bangkit, memberontak, memprotes, mencabar Zionism dan mencabar naratif pro-Israel yang biasanya mendominasi mereka sebelum ini. Suatu perkara yang tak pernah berlaku selama ini. Rakyat di barat, anak-anak muda bangkit menentang naratif Zionism yang telah mencengkam pemikiran mereka sedap puluhan tahun. Mengambil iktibar dari suri teladan Rasulullah, maka kita mesti bangkit semula, menghidupkan hati, memburu keridaan Allah Ta'ala, beriltizam dengan usaha dan juang. Kita mesti bekerjasama, beramal jama'i, bekerja lebih keras menuju nahdah kebangkitan ummah, memulihkan dan menyucikan hati serta memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Inilah yang dimaksudkan dengan misi ummatik, misi kerasulan berintikan kerahmatan, ukhuwah dan juga kesatuan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sudah tentu ada hambatan bagi memacu kebangkitan Islam di era Madani ini. Sementara Wadah terus komited dan akan gigih merealisasikan agenda dakwah serantau, kita juga akan berusaha memastikan agenda memacu nahdah umat itu, iaitu agenda memperkasa kebangkitan Islam nasional, akan sentiasa mekar di bumi Malaysia tercinta. Agenda Madani yang hari ini menjadi siulan dan tatapan negara bukanlah satu tema baru yang ditengahkan, tetapi telah menjadi agenda sejak tahun 70-an di bawah kepimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika beliau memimpin ABIM pada tahun 70-an. Oleh sebab itu, janganlah kita naif dalam mengatakan bahawa agenda Malaysia Madani ini adalah agenda politik semata-mata. Ianya telah diungkapkan, diperjuangkan sejak tahun 70-an. Ia adalah satu gagasan negara yang lahir daripada jiwa dan semangat
untuk mewujudkan masyarakat Malaysia yang lebih baik, hebat di mata dunia. Namun di tengah pencapaian dan ruang terbaik yang diperoleh gerakan kita, umat Islam di Malaysia masih lagi berhadapan dengan beberapa hambatan dan cabaran dakwah yang mesti ditangani dengan gigih dan penuh hikmah. Ini kerana sekiranya kita gagal mengatasi hambatan dakwah ini, ianya boleh menggugat pencapaian yang telah kita nikmati pada waktu ini. Apakah cabaran tersebut? Yang pertama, tangani pemikiran hulu ekstrim demi kemaslahatan negara. Ini cabaran pertama kita. Gerakan kita berasa sedih dan kecewa kerana pemikiran ekstrim hulu masih berleluasa di negara kita dan telah membentuk satu arus yang membimbangkan. Ekstremisme atau radikalisme secara umumnya bermaksud sebuah fahaman atau ideologi yang membawa kepada perlakuan ekstrim, radikal, melampau atau ganas yang bersifat tatarruf. Dalam konteks sejarah umat Islam, ekstremisme berlaku dalam dua bentuk. Ekstremisme dari segi sudut perbuatan al-ifrad dan ekstremisme dari sudut pemikiran al-tafrid. Kedua-dua bentuk ekstrem ini sesuai dalam kalangan masyarakat berbilang kaum di negara ini. Kedua-dua bentuk ekstrem ini tidak sesuai dalam kalangan masyarakat berbilang kaum pada waktu ini. Sikap beginilah yang sering dikategorikan dalam Islam sebagai hulu ekstrem dan tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya dengan adil. Islam dengan amat jelas menolak sikap hulu ini kerana ia merugikan umat dan negara. Sabda Rasulullah, awasilah kamu dalam melampau dalam beragama, kerana binasanya orang-orang sebelum kamu adalah disebabkan sikap hulu mereka dalam beragama. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, keterbukaan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam menampilkan sikap lunak dan lembut setakat ini dalam mengetengahkan pemikiran yang wasati merupakan suatu usaha terbaik dalam membentuk fikrah masyarakat dan negara ke arah pemikiran wasati, seimbang dan matang. Ini terbukti dengan kejayaan negara membawa tokoh-tokoh ulama seluruh dunia, daripada Mesir, daripada India, daripada Barat datang. Syekhul Azhar Dr. Ahmad Taib, mantan Mufti Mesir, Profesor Dr. Ali Jumaah, dan ramai lagi ulama-ulama Nusantara dan rantau Arab ditampilkan datang ke negara kita, datang ke Sri Berdana, berbicara mengenai Islam yang universal, Islam rahmatan lil alamin. Selaku sebuah gerakan dakwah berasaskan jalan pertengahan wasatiyah, kita tidak boleh memandang mudah penularan pemikiran dan sikap hulu dalam kehidupan masyarakat. Oleh itu saya menyeru semua penggerak dakwah, pelbagai badan dakwah agar dapat meningkatkan memperbagaikan kegiatan pencerdasan umat terhadap bahaya pemikiran dan sikap demikian dalam kehidupan seorang muslim. Hambatan seterusnya adalah permasalahan kesesatan dalam masyarakat. Fenomena kesesatan dalam kalangan masyarakat dan umat Islam bukanlah perkara baru. Ia sememangnya menjadi cabaran dan ujian besar dalam kalangan umat Islam akibat daripada kejahilan dan kekurangan ilmu dan ketaksuban kepada pemimpin. Akibat daripada kejahilan inilah begitu banyak ajaran sesat timbul, seperti mengaku menjadi nabi, boleh memberi syafaat selepas mati, dan melakukan sumbangan wang untuk mendapat pahala, dan berbagai-bagai lagi. Itu termasuk kefahaman sesat dengan zikir-zikir yang salah, mengaku mudah mendapat syurga dan sebagainya. Pada berpandangan, usaha dan tindakan bagi mengatasi masalah kesesatan haruslah dilakukan secara bijaksana tetapi tegas demi memastikan pengikut ajaran ini dapat kembali dalam kehidupan asal mereka. Tiada jalan pintas untuk mengatasi masalah ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, realiti baru iaitu dakwah di era gelombang kecerdasan buatan dan digitalisasi.
Negara kita sedang menongkah gelombang mendepani era teknologi yang amat pesat di era kini, terutama dalam bidang kecerdasan buatan dan digitalisasi. Perkara ini sudah tidak dapat dielakkan lagi kerana ia adalah kehendak zaman. Datuk Seri Anwar Ibrahim berucap dalam hal yang sama, pada era yang didominasi oleh digitalisasi dan AI, aspek-aspek ketamadunan seperti bahasa dan sastra tidak seharusnya dipinggirkan, kerana bahasa dan kesusastraan inilah yang menjadi sumber kekuatan nilai dan moral masyarakat. Oleh itu, gerakan dakwah mesti turut memberi tumpuan terhadap penguasaan dan pengaplikasian perkembangan teknologi ini. Seiring percambahan pesat digitalisasi, pendekatan model dakwah juga perlu sentiasa dibugarkan agar menepati keperluan dan semangat zaman ZIS sambil mengekalkan elemen utama penerapan nilai-nilai pendakwah yang menghayati sirah nabawi dan menggarap cita-cita dakwah yang holistik dan ummatik. Profesor Stuart Russell mengingatkan kita dengan penuh perasaan bimbang. AI does good things, but to allow AI to choose to kill human beings will be devastating to our security and freedom. We have an opportunity to prevent the future from becoming more dangerous, but the window to act is closing out. AI digunakan dalam peperangan Gaza, AI digunakan dalam peperangan Lebanon, dan beberapa jam yang sudah Israel sedang menyerang Iran pada waktu ini juga dengan menggunakan AI. Ini cabaran kita. Kalau kita tidak menguasai ilmu AI ini, kita juga akan menjadi mangsa kepada mereka yang menguasai. Pembangunan inklusif ekonomi madani. Ekonomi Malaysia kini berada di landasan yang jauh lebih kukuh melalui hasil strategi kerajaan dan juga usaha reformasi yang berterusan dan berkesan. Pencapaian ini disokong oleh agenda pembaharuan melalui kerangka ekonomi madani yang berjaya mengukuhkan hubungan diplomasi dan dagang dengan pelabur antarabangsa. Tahniah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam masa 2 tahun, dia berjaya mengembalikan balik ekonomi negara di atas landasan yang kukuh. Ini suatu achievement, satu pencapaian yang luar biasa. Ya. Dia tidak mengambil masa 15 tahun, dia mengambil masa 2 tahun untuk meletakkan Malaysia di atas landasan ekonomi yang mantap. Menerusi ekonomi madani, laluan pembangunan kita mestilah yang memudahkan, dan penyelesaian akhirnya ialah berkhidmat demi kesihatan umat, terus memperkasa rakyat, menangani kesenjangan dan memupuk minda bertanggungjawab bersama dan berinovasi. Apa yang ingin ditonjolkan menerusi ekonomi madani ialah seperangkat nilai yang menongkat penegakan moral dan etika ekonomi, yang membentuk kekuatan peribadi terhadap tata kelola yang betul, dan keberhasilannya adalah sebuah negara yang disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negara yang terhimpun kebaikan alam dan keluhuran perilaku rakyatnya dan yang mendapat pengampunan ilahi. Inilah negara impian yang bukannya bersifat khayali. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, melestari fikrah madani dalam komuniti ASEAN. InsyaAllah. Melestari fikrah madani dalam komuniti ASEAN. Kepengerusian ASEAN 2025 merupakan satu kesempatan dan ruang penting pergerakan dakwah Islamiah di Malaysia untuk menyumbang terhadap kelestarian fikrah madani dalam komuniti ASEAN. Fikrah madani merujuk kepada pemikiran yang mengutamakan pembangunan masyarakat berasaskan prinsip Islam yang holistik. Islam sebagai cara hidup bukan sahaja menekankan aspek spiritual, tetapi juga sosial, ekonomi dan budaya yang keseluruhannya bertujuan untuk membentuk tamadun
yang seimbang dan juga harmoni. Bagi tujuan melestarikan fikrah madani dalam komuniti ASEAN, beberapa proses dalam masyarakat mesti diterapkan, antaranya pelaksanaan pendekatan islah dan tajdid serta pengukuhan konsep rahmah dan hikmah dalam kehidupan masyarakat seperti mana firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Berasaskan perspektif dan cita-cita membina komuniti ASEAN yang aman, makmur dan sejahtera, gerakan wadah mesti memanfaatkan ruang dakwah baru di peringkat serantau. Kita mengambil masa menumpukan petian dakwah sejak lebih 50 tahun yang lalu. Sekarang kita kena merubah minda kita untuk melihat keluar, menumpukan usul-usul dakwah kita daripada nasional ke peringkat regional dan juga ke peringkat dunia. Bagi tujuan tersebut, saya ingin mengumpulkan cadangan peringkat regional 5 langkah yang boleh disumbangkan oleh gerakan dakwah bagi membantu pihak kerajaan bagi merealisasikan amanah kepengurusian ASEAN 2025. Yang pertama, menggalakkan kerjasama pergerakan dakwah serantau bagi memperkasakan kesejahteraan komuniti ASEAN. Bagi mencapai tujuan ini, wadah bersedia untuk menggerakkan usaha bagi menyelaraskan pengujuan Sekretariat Asia Tenggara atau kita namakan Madani Center for ASEAN Community Social Innovation and Development ataupun singkatannya MAKASID. Peranan sekretariat ini amat mustahak sebagai sebuah badan induk untuk menyelaraskan pertubuhan dakwah Islamiyah berorientasikan aspirasi madani di peringkat negara-negara ASEAN. Semalam kami telah berbincang dengan para speaker daripada seluruh negara ASEAN tentang keperluan mewujudkan MAKASID. Dan alhamdulillah umumnya perbincangan sangat menarik dan memberangsangkan untuk melihat suatu platform baru, people to people, rakyat ke rakyat, untuk berbicara mengenai meningkatkan kualiti dakwah di peringkat ASEAN, insyaAllah. Kedua, meningkatkan program pelatihan dan kepimpinan dakwah di peringkat serantau. Wadah ingin mencadangkan pusat latihan dakwah dan kepimpinan Asia Tenggara. Dalam konteks ini, Kolej Darul Hikmah, pengurusi Dr. Muhammad Nur Manuti, kita syorkan agar mengemudi peranan penting ini dengan mengemukakan program-program pelatihan dakwah serantau yang lebih teratur. Menerusi kemudahan pelaksana baru, insya-Allah KDH mampu menjadi sebuah institusi penyelaras serantau bagi melatih kadar-kadar dakwah di peringkat Asia Tenggara, insya-Allah. Pengalaman lebih 50 tahun dalam bergelombang dalam bidang dakwah di peringkat nasional dan juga internasional, rasanya kita mempunyai pengalaman untuk menjayakan agenda penting ini. Kita mensyorkan perkara yang ketiga, memperkasakan perkongsian, penyelidikan dan sumber maklumat dakwah Asia Tenggara. Usaha-usaha untuk meningkatkan program-program dakwah itu mesti berdasarkan data dan juga fakta. Dalam era teknologi maklumat yang pesat ini, pergerakan dakwah serantau adalah saling berkongsi input dan data yang boleh saling dimanfaatkan antara satu dengan lain. Pewujudan portal dakwah Asia Tenggara adalah satu bentuk saluran komunikasi yang boleh dikemukakan bagi tujuan tersebut. Wadah insya-Allah akan menggerakkan satu perkongsian khas dari kalangan penggerak dakwah serantau bagi memperincikan hasrat ini, melibatkan pakar-pakar IT, pakar ilmuwan untuk dalam masa yang terdekat, insya-Allah. Syur kita yang keempat iaitu memperkasa institusi masjid serantau. Sesungguhnya wadah menyokong pelbagai usaha bagi mengukuhkan kerjasama masjid-masjid serantau. Wadah ingin mengucapkan tahniah kepada Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama dengan kerjasama pelbagai NGO Islam yang diselaraskan oleh MAPIM atas kejayaan penganjuran muktamar Masjid se-Malaysia dan sambutan Hari Masjid sedunia baru-baru ini. Sejak awal wadah sentiasa berpandangan iaitu pengembangan kerjasama dan keupayaan masjid sebagai institusi umat adalah wasilah paling berkesan bagi memelihara kesejahteraan
dan pembangunan semula tamadun dah umat. Dan kelima, meningkatkan kerjasama pembangunan ekonomi komuniti serantau. Sebagai usaha, Wadah berpandangan mekanisme infak dan wakaf yang merupakan antara teras penting sistem keuangan sosial Islam mesti diperkasakan lagi. Sumber infak dan wakaf mesti digembeling bagi membina institusi dakwah, pendidikan dan dana model ekonomi komuniti. Bagi tujuan itu, idea penubuhan tambuk infak dan wakaf dakwah ASEAN hendaklah terus diteroka dari segi kesesuaian dan hambatan pelaksanaannya. Semoga syur-syur ini betul semua dapat diberi perhatian dan dapat kita usahakan, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan sekalian, akhirnya seruan kepada perjuangan. Marilah kita bersama-sama merafakkan sembah dan syukur tak terhingga kehadrat Allah atas limpah kurnia-Nya memilih kita untuk terus istiqamah di atas perjuangan dakwah yang suci. Istiqamah dalam perjuangan selama 50 tahun bukan perkara yang mudah. Ia memerlukan suatu komitmen, kesabaran, ketekalan bagi melaksana jalur dakwah yang sangat penting ini. Tahniah kepada seluruh ahli-ahli yang tetap istiqamah dalam gerakan ini sejak tahun 70-an. Ya. Istiqamah dalam perjuangan dakwah melampaui 50 tahun bukanlah suatu yang mudah, dan Allah menyebut fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wala taghaw innahu bima ta'maluna basir. Maka tetaplah engkau di jalan yang benar sebagaimana telah diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang bertaubat bersamamu. Janganlah kamu melampaui batas, sungguh Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Generasi Wadah ni bukan gerakan orang tua-tua yang menunggu mati. Ya. Berhentilah menyebutkan kita ni gerakan orang tua-tua yang hanya berzikir dan menunggu dipanggil malaikat maut. Saya ingin memberikan definisi baru, menegaskan ini hakikat sebenarnya gerakan Wadah. Gerakan Wadah ialah generasi pencetus kebangkitan Islam tahun 70-an yang telah melalui zaman getir penubuhannya. Ketika itu atas nama PKPM dan ABIM. Kemudian mempelopori agenda Islamisasi, membina model Islam dalam sistem pendidikan, keuangan, penerapan nilai-nilai Islam dalam pemerintahan, dan selanjutnya diuji dengan perjuangan reformasi panjang selama 24 tahun. Dan kini Wadah memikul misi menjayakan agenda Malaysia Madani. Ini definisi Wadah, bukan definisi orang tua-tua yang menunggu mati. Ya. Perjuangan dakwah inilah perjuangan yang getir dan panjang, dan hanya pejuang yang yakin akan pertolongan Allah, istiqamah dan sabar saja yang mampu memikul amanah mulia ini. 2 tahun sudah dalam ucapan muktamar saya menyebutkan ketika Saudara Anwar belum dilantik menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Saya mengatakan dalam ucapan ini, insya-Allah Anwar Ibrahim akan menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Takbir. Alhamdulillah, keyakinan ini dimakbulkan oleh Allah Ta'ala dan beliau telah menjadi Perdana Menteri, dan insya-Allah bersama-sama kita menjayakan agenda Malaysia Madani. Perjuangan agenda Malaysia Madani dalam konteks kenegaraan dan global madani di peringkat dunia mempunyai cabaran yang lebih rencam dan kompleks. Jangan kita fikir kita sudah berjaya, sebab selepas Rasulullah berada di Madinah berlakulah peperangan sampailah baginda wafat. Rasulullah terpaksa berperang sebanyak 19 kali. Ada banyak versi mengatakan lebih daripada itu dalam perjuangan dakwahnya untuk merealisasikan amanah istiqlaf. Peperangan bermula ketika tertubuhnya Madinah. Jadi bermakna jangan kita fikirkan bahawa kita akan berjaya dan tidak akan menghadapi ujian-ujian yang lebih kental dan lebih parah daripada ini. Bersiaplah kita saudara sekalian. InsyaAllah kita yakin kemenangan Islam makin dekat.
Hegemoni barat dan Zionis makin sirna. Rakyat barat semakin menerima Islam dan cahaya Islam makin menyinar di mana-mana di seluruh dunia. Saya menyuruh seluruh ahli warga Wadah termasuk ABIM BKPM untuk memperkukuh gerakan tercipta ini, menyatukan hadaf dan hitah bagi menghadapi cabaran dakwah mendatang. Kesempatan ini ingin kita rakamkan rasa solidariti terhadap perjuangan hak asasi pembebasan rakyat Palestin, Lubnan, Kashmir, Muslim di India, Rohingya di Myanmar, rakyat Patani, Uyghur di China dan di mana-mana umat Islam tertindas di seluruh dunia, dengan titipan doa dan harapan agar kemenangan dianugerahkan Allah secepat mungkin. Akhir kata, pada 16 Oktober 2024, Ketua Hamas Yahya Sinwar telah mati syahid di Gaza. Ketika dalam keadaan cedera, tangannya sudah hancur, beliau hanya mempunyai sebatang kayu. Ketika drone sedang berusaha untuk membunuhnya, dengan sebatang kayu itu dah dia melemparkan sebagai usaha terakhir untuk menegakkan Islam dan membebaskan Palestin. Saya abadikan kesyahidan Yahya Sinwar dalam bentuk sajak sebagai pernyataan solidariti dengan perjuangan pembebasan rakyat Palestin sejak tahun 1948. Lemparan kayu Sinwar. Lemparan kayu sebelum syahid menjemputmu adalah lambang perjuangan sepanjang hayat. Titik mati perjuangan kau abadikan dalam memori umat. Perjuangan itu pengorbanan segala. Penjajahan itu perhambaan. Tak mungkin merdeka cuma-cuma. Kepada si bacol dan pengecut, menjilat-jilat mohon simpati, menggadai cebesan marwah yang masih berbaki. Lemparan kayu Sinwar membakar jiwa yang berselimut, membangkit semangat hati nurani yang masih ada ruh, tanpa mengira bangsa dan agama. Palestin pasti akan merdeka, lambang sebuah kebangkitan, pengorbanan ribuan jiwa yang tidak sia-sia, kerana syurga menanti mereka. Lemparan kayu Sinwar tanda berakhirnya 100 tahun penderitaan umat akibat penjajahan. Lemparan kayu Sinwar lambang perjuangan, lambang kemerdekaan, arti kematian yang menghidupkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.